أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita di dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung. Bermula kita hidup daripada pagi tadi sehingga pada saat ini kita masih lagi dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama masih lagi diberi nikmat iman dan Islam. Kemudian masih lagi Allah Ta'ala rezekikan kita nyawa dan nafas sama-sama dapat kita gunakan di dalam perkara-perkara mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih lagi dipilih sebagai penuntut-penuntut ilmu yang mudah-mudahan dengan kita meluangkan masa, memberikan masa ini untuk menuntut ilmu bainal isya'ain, di antara dua isya', ini di antara waktu maghrib dan juga waktu isya'. Mudah-mudahan pahalanya menjadi bekal kepada kita di akhirat. Mudah-mudahan ganjaran ini menjadi saksi di akhirat kelak yang mudah-mudahan memimpin kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita menyambung kembali daurah kitab kita dalam kitab Bidayatul Hidayah pada membicarakan adab-adab mengerjakan sembahyang. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk malam ni iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Jadi mudah-mudahan kita beroleh kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini insyaAllah. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أمين. اللهم رزقنا هداية الصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Baik, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung kembali perbicaraan kita di dalam adab-adab mengerjakan sembahyang. Sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan adab-adab ketika mana kita nak tidur. Jadi selesai daripada adab bangun tidur, adab kita hidup dalam kehidupan ini, cari rezeki dan sebagainya, sehinggalah pada hari Rabu yang lepas kita berhenti pada adab-adab untuk tidur, dan kita masuk kepada adab-adab mengerjakan solat ataupun mengerjakan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, dan engkau suci, telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat, ini bagi lelaki. Bagi orang perempuan seluruh tubuh badan, kecuali muka dan juga telapak tangan. Ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, maknanya kira-kira kita dah persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah kita dah siap zahir kita, maknanya berpakaian tutup aurat, kemas yang perempuan, bukan sekadar telekung sahaja, bahkan maknanya kelengkapan. Kita jangan ingat kalau kita nak solat ni mesti telekung mahal, tak semestinya. Maknanya
Yang penting menutup aurat, dan yang paling bagus bagi orang lelaki adalah sunnah berwangi-wangian. Berwangi-wangian, sunnah bersiwak ni sebelum ni kita dah sebut dah. Jadi perkara-perkara ini dah selesai. Kalau orang perempuan nak memakai atar, memakai minyak wangi, pakailah yang boleh menutup bau badan sahaja. Kalau boleh jangan maknanya bau itu sehingga meninggalkan bekas ataupun kesan ketika mana kita meninggalkan tempat tersebut. Jadi orang perempuan pun sunnah memakai bau-bauan yang sekadar untuk menutupi bau badannya. Baik. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Ketika ini kita nak solat lah. Kita nak solat. Kita dah masuk masjid dan sebagainya. Baik. Dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Jadi di sini menyentuh tentang solat secara munfarid, secara individu. Nanti kita akan masuk ada adab solat berjamaah. Jadi walaupun kita solat secara individu, contohnya solat seorang di rumah ataupun melaksanakan solat sunat sendirian, maka adab-adab ini mesti dijaga. Menghadap ke arah qiblah. Qiblah. Apa maksud qiblah? Qiblah ni maksudnya tempat menghadap. Tempat menghadap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita menghadap itu arah, yang dipanggil ittijah. Arah qiblat. Arah qiblat kita adalah ke Baitullah Al-Haram, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Kaabah Al-Musharrafah. Kita menghadap ke sana. Walaupun kita menghadap ni daripada Malaysia, ataupun daripada mana-mana negara, maka bila kita nak solat, wajib untuk sebagai syarat sah kita adalah mesti menghadap ke arah qiblat. Tak boleh menghadap ke arah lain. Jadi kata ulama, begitu juga dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Bukan solat saja mesti menghadap qiblat untuk sah solat, bahkan untuk sah dengan perkara yang berkait dengan solat. Contohnya apa? Contohnya nak sujud tilawah. Yang kita baca Quran, jumpa tanda kubah masjid kan, tanda sajadah tu, maka disunnahkan untuk kita sujud tilawah. Maka sujud tilawah juga sahnya adalah dengan menghadap qiblat. Saya baru dapat anak Ustaz, nak sujud syukur Ustaz. Maka sujud syukur juga wajib menghadap qiblat. Baru sah dia punya sujud syukur dia. Sebab tu yang berkait dengan solat seperti sujud yang sunnah, sujud tilawah, sujud syukur, maka mesti menghadap ke arah qiblat. Macam kita solat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bagi orang lelaki maknanya merenggang di antara dua kaki itu, maknanya ini kaki kan, maka kita ambil kaki kita begini, kita buat begini, renggang tu. Ni kaki kita dua ni, maknanya jarak dengan telapak kaki kita satu lagi. Jangan terlalu terkangkang, tak cantik orang tengok. Dan jangan terlalu rapat, kerana rapat ni adalah untuk muslimat. Boleh jelas ya? Untuk muslimin, maknanya kaki kita ni sederhana bukanya, maknanya sepanjang kaki kita. Kaki ini. Jadi inilah bukaan bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan rapat, dan jangan terlalu terkangkang, kerana tidak cantik lah, tidak bagus, dan bukan cara kita dalam mazhab Syafi'i. Walaupun di dalam hadis dikatakan supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya merapatkan saf itu sehingga rapat di antara hujung kaki. Itu dalam hadis itu menunjukkan kepada mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya kawasan ataupun had yang kalau boleh tercapai, tetapi yang dikira bukan daripada dua kaki itu, iaitu dikira adalah bahu. Dikira bahu. Sebab kalau kaki berjarak lebih daripada yang sepatutnya, maka solat kita itu akan menjadi renggang, Jadi kalau rapat saf itu dengan bahu, itu yang paling tepat sebenarnya. Itu yang lebih tepat. Dan tidak perlu untuk kita
berusaha, maksudnya tengok orang kakinya tidak rapat dengan kita, maka kita tidak perlu merapatkan kepada dia. Memang dah diajar oleh ulama-ulama kita sejak daripada dulu lagi. Jadi berdiri dengan keadaan kemas, ya. Merenggangkan sedikit. Bila kata sedikit tu bukan banyak, sedikit. Antara dua kaki dan berdirilah dengan tegak. Kemudian membaca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Di sini, ya, kalau kita lihat ulama-ulama kita mengajarkan, ya, surah An-Nas itu adalah untuk tahassunan ataupun tahaffuzan, untuk menjaga diri kita daripada apa? Daripada godaan syaitan. Kerana bila kita membaca surah An-Nas, ya, ataupun doa yang diajar oleh Nabi SAW, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun, ya. Itu merupakan doa untuk menghilangkan hembusan ataupun dipanggil khawatir, ya, maknanya idea-idea jahat, cetusan-cetusan yang buruk ketika mana kita nak mendirikan solat. Jadi jangan tinggal surah An-Nas. Kalau kita jadi imam sekalipun, ya, disunnahkan untuk kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Baca sesegera mungkin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, bila lagi kita solat seorang diri. Engkau baca surah tersebut dengan niat sebagai tahassunan, untuk membentengi dirimu. Supaya apa? Supaya tidak dihadiri oleh syaitan, ya. Was-was ini paling susah sekali. Ubat was-was ini, ya, ubat was-was adalah membina yakin. Membina yakin. Sebab tu dalam kaedah fiqh disebutkan ulama apa dia? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Maknanya ataupun la yazulu bisyak. Ya, yakin itu tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mudah untuk digelincirkan oleh syak. Ya, maknanya kalau ada syak itu wajib kita membina keyakinan. Begitu juga ketika kita nak solat, nak bagi hati kita teguh, maka dimulakan dengan membaca doa pelindung seperti membaca Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengannya. Ya, kita ketika ini masih lagi di waktu sunnah kita melaksanakan solat. Sebab tu berdiri solat ni sebagian ulama menyebutkan, ya, bahawa ketika kita berdiri itu sudah bersedia zahir dan batin. Sebab itu pentingnya ketika untuk menghadirkan khusyuk dalam jiwa kita, bukan kita cari khusyuk tu di dalam solat, akan tetapi sebelum daripada solat. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita lihat di awal kitab ini, mengajarkan kita supaya khusyuk dalam taharah. Dalam wuduk tu disertai dengan doa, ya, dijaga adab-adabnya, sehingga ketika masuk solat sudah penuh dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Tapi kalau kita baru nak mencari khusyuk di dalam solat, maka takut-takut khusyuk atau kita dapat ketika hujung solat. Dah nak habis sembahyang, baru kita rasa hudur ataupun khusyuk hati kita. Sebab itu perlu kepada persediaan. Jadi kadang-kadang orang tanya kenapa kena baca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab kita nak memohon kepada Allah supaya tidak diwaswaskan oleh syaitan. Ya, bukan maksud kalau kita solat itu hati kita terus khusyuk kepada Allah, tidak. Ya, tetapi kita dah menghadirkan dulu pengharapan kepada Allah, maka di situ sudah ada bibit-bibit kekhusyukan. Itu penting, itu sunnah-sunnah untuk kita pegang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat dengan hati yang lalai. Allah, yang ni kita tak nak. Ya, 20 tahun kita sembahyang, lalai hati kita dengan Allah. 30 tahun, 40 tahun, senang cerita daripada kita balik lah. Kita boleh tengok betapa solat kita ni adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Sebagai contoh, makna-makna bacaan dalam solat. Minta maaf lah kalau saya sebut kita dah umur-umur macam ni, takkan kita tak faham lagi bacaan dalam solat. Ya. Kita kena usaha. Kalau tak faham tapi boleh hafal makna-makna itu, supaya ketika kita membaca kita dapat hayati. Tak tahu ustaz maknanya, tanyalah ustaz. Sekarang pun
kita boleh cari dalam internet dan sebagainya, boleh beli buku-buku untuk kita baca makna-makna dalam solat. Benda ni kena usaha. Kalau dunia kita boleh usaha, kenapa benda-benda akhirat kita tak mau usaha? Jadi benda ni sangat penting, ya. Kira-kira kita melihat, ya, ketika kita nak berniat itu pun sebenarnya kita boleh tahu solat kita ni khusyuk tak khusyuk. Ketika kita menyebutkan usalli, contoh ni usalli, faham ke tidak kita makna usalli itu? Ya, usalli sahaja aku solat. Ada orang dia tak faham sahaja aku solat. Sahaja tu saja-saja ke ustaz? Sahaja itu maksudnya, ya, Allah sahajalah. Sebab tu di hujung niat dalam bahasa Melayu, ya, sahaja aku solat Isyak contoh dia. 4 fardu Isyak 4 rakaat, ya, menghadap kiblat makmum kerana Allah Taala. Kerana Allah Taala. Tapi dalam niat bahasa Melayu dia letakkan sahaja itu lillahi taala itu ditakdimkan ke depan. Kerana nak menunjukkan pentingnya Allah Taala itu diingat dahulu. Ya. Sebab tu mulanya sahaja. Maksud sahaja itu semata-mata aku solat itu kerana Allah Taala. Bukan sahaja itu saja-saja aku solat, bukan. Ya. Itu kena faham tu betul. Sahaja aku solat tu niat kita nak kena ikut. Tuan-tuan bayangkan ada satu contoh lah. Satu kisah. Ya, ada seseorang yang dia pergi dia kerja berkhidmat di satu syarikat selama 50 tahun. Ya, selama 50 tahun. Dia buat benda yang sama. Kerja, ya, macam biasa. Sekali dia nak pencin, bos dia tanya, saya nak tanya awak satu soalan. Saya tengok awak ni buat kerja okey lah. Saya nak tanya awak buat kerja ni kenapa? Lalu pekerja ni kata, ya, saya pun tak tahu bos. Saya kerja je. Saya pun tak tahu apa saya buat. Ya. Agak-agaknya bos tu nak buat apa dengan dia, tuan-tuan? Kita tanya sendiri pada diri kita. Begitulah. Contohlah Allah Ta'ala tanya kita. Contohlah kan. Kita tak nak pun. Tapi kalau kita balik ke akhirat, Allah Ta'ala tanya, yang kau hari-hari sembah aku tu, ya, kau faham ke tak apa yang kau baca ni? Faham ke tidak? Ya. Kita tak nak lah Allah tanya. Tapi kalau contoh, kita bagi contoh kan? Macam pekerja tadilah kita tu. Kerja saja. Kita buat saja tanpa kita memahami apa yang kita buat. Sedangkan, ya, bila kita sudah belajar untuk memahami dan menghayati makna-makna bacaan dalam solat, itu merupakan kunci untuk kita menambahkan lagi khusyuk, maknanya tunduk, dan khuduk. Ya. Khuduk ni lagi dalam. Bukan kata hati itu tunduk, bahkan kita boleh sebut sebagai total dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita memahami makna, ya, bukan sahaja kita solat dalam keadaan zahir kita bergerak dengan mengikut rukun-rukun, tetapi batin kita juga mengikut kepada rukun solat itu. Rukun solat kan ada apa? Ada rukun yang pertama, rukun apa? Rukun qauli, rukun bacaan. Kita baca. Yang kedua rukun fi'li, perbuatan kita, kan? Dan yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi ni satu, iaitu niat. Yang maknanya hati kita. Sebab tu ulama mengatakan bila kita solat secara syariat, ya, secara zahir, tiga-tiga ni biasa kita lepas. Tapi bila kita solat secara batin, daripada awal niat sampailah salam, yang kita nak tumpu adalah rukun qalbi itu. Nak bagi hati itu konsisten, istiqamah sehingga habis salat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi dia. Sebab itu penting kepada adab-adab ini. Ya. Apa tanda kita tidak khusyuk? Mudah saja. Ya. Apa tanda kita tidak khusyuk? Tandanya kita boleh nampak bila mana kita solat itu kita mudah terpengaruh dengan apa? Dengan suasana luar. Suasana luar. Ya. Kejap-kejap kalau solat berjamaah kan, tengok kaki orang, hati kita tu melayang. Jadi kita jangan biar macam layang-layang terlepas. Tarik balik dia. Kita nak solat kita ni semakin berumur kita semakin bertambah khusyuk kita pada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima, dia kata qabul, sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Sebab tu bila kita solat, ya, tanda khusyuk kita itu kita boleh lihat setelah kita keluar daripada solat.
Ya, bila kita keluar, kita rasa kita hina, kita rasa kita tidak layak, kita rasa Allah pandang kita ke tidak. Di sinilah sebenarnya hasil daripada solat itu. Tapi kalau lepas kita sembahyang, kita rasa kita bagus, orang lain tak bagus macam kita, masalah hati kita. Ya. Maka di situlah tempat tilik pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hati kita sama ada tunduk ke tidak. Ketika mana kita solat, ketika mana kita melakukan rukun-rukun solat, yang mana dalam rukun fi'li itu kebanyakannya tiap-tiap rakaat, rukun yang paling banyak adalah rukun sujud. Sujud. Mana ada baca Fatihah 2 kali dalam satu rukun? Kita tak ada i'tidal 2 kali, tak ada rokok 2 kali, sujud 2 kali. Maknanya intipati solat itu adalah untuk menundukkan keegoan kita. Melihat sedalam-dalamnya diri kita dan asal usul kita itu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Melainkan kita nak, bila kita solat itu, kita menunjukkan rasa syukur kehambaan kita pada Allah kerana Allah memilih kita melakukan ibadah ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Bila kita Allahu Akbar, ya, kalau kita nak bahas panjang, ya, cuma saya nak sebut secara ringkas. Ulama-ulama kita dah ajarkan, bila kita takbir, angkat takbiratul ihram tu Allahu Akbar, dalam hati kita sebut apa? Allah Maha Besar, kan? Ramai orang kata Allah Maha Besar, Ustaz. Bila tanya apa yang besar? Apa yang besar? Ramai diam. Apa yang besar? Allah Maha Besar ni apa yang besar? Maksudnya kata ulama, ketika itu urusan Allah lebih besar daripada urusan kita. Jadi sebab tu bila kita angkat takbir saja, yang perlu masuk Allah, bukan dunia. Tapi kita bila angkat takbir, dunia masuk. Masuk. Malam ni nak makan chicken chop, ingat pula tadi isteri kirim murtabak, ingat pula anak kirim air soya. Semua masuk. Kerja esok pun dah masuk dah masa kita sembahyang. Allah. Mana adab kita? Jadi sebab itulah di awal mukadimah dulu kita dah sebut adab ni adalah akhlak hati kita. Ketika menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika itu yang kita kena utamakan, kena besarkan urusan adalah Allah Ta'ala. Isteri kena lupa, anak-anak kena lupa, kerja kena lupa. Ketika itu bagaimana saya nak ingat Allah, Ustaz? Bagaimana kita nak utamakan urusan Allah? Ketika itu kata ulama, alal aqal, paling kurang, paling sedikit yang mesti ada dalam hati kita, ya, ketika kita membaca ayat-ayat Allah, kita merasakan keagungan Allah. Allah hebatnya, Allah gerakkan mulut aku baca ayat-ayat Allah. Ya Allah hebatnya, ya Allah Engkau izinkan aku baca surah Fatihah ni, ya Allah. Makna pun aku tak faham, ya Allah, tapi Kau lancarkan lidah aku untuk baca, ya Allah. Ayat ni kita nak. Bukan baca ataupun dengar imam baca kita nonong, khayal. Ramai orang menyangka solatnya khusyuk, ya, akan tetapi sebenarnya khayal. Kena bezakan khayal dengan khusyuk ni. Baik, buat nota sikit. Sekurang-kurang khusyuk. Ini ulama-ulama bagi dalam kitab. Sekurang-kurang khusyuk. Khusyuk yang paling kurang, paling rendah sekali khusyuk dalam sembahyang. Apa dia? Iaitu menyedari dia sedang solat. Dia tahu dia tengah sembahyang, walaupun dia tak faham apa dia baca. Dia angkat takbir, Allahu Akbar, Allah tengah menghadap Allah. Maka dia tidak akan memandang kepada yang lain. Bahkan dalam hatinya tidak diizinkan benda lain pun masuk. Ketika membaca ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia faham, Alhamdulillah. Kalau dia tak faham, ya Allah, Kau izinkan aku baca Fatihah, ya Allah. Ya Allah, Kau gerakkan lidah aku baca Fatihah, ya Allah. Sedar. Sebab tu orang yang solat khusyuk ni sebenarnya penat. Penat dia. Kerana apa? Kerana dia bermujahadah dengan hati dia, melawan nafsu dia, yang melalaikan dia ketika solat. Lalu dia rokok, Allahu Akbar. Walaupun dia tak faham bacaan rokok ni, tapi dia tahu aku tengah rokok ni, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, hina aku, ya Allah. Sebab tu kalau kita tengok, setiap perbuatan solat ini adalah mengajar untuk kita membuang ego kita. Solat ni, sebab tu solat tu dalam Quran Allah sebut inna salata, sesungguhnya solat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Keji itu,
Ya, masuk keji itu perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Dosa besar ni bukan sekadar yang zahir, zina, minum arak, merompak dan sebagainya, tapi dosa besar yang lebih utama adalah penyakit hati kita. Ujub kita, nak buang takabur kita, nak buang hasad kita. Itu yang paling penting. Ya. Sebab itu bila kita rokok, Allah Ta'ala ajar. Tengok sekarang ni tempat yang paling mulia, yang kau rasa orang tengok kau hari-hari, yang hari-hari kau solek muka kau tu, sekarang ni aku samakan dengan apa? Dengan kemaluan kau. Tapi bukan solat kita kena tengok kemaluan, bukan. Kita sedar dalam hati. Inilah penting rukun qalbi tadi. Dia berjalan daripada mula niat sampai salam. Menyedari kita panggil. Sedar kita sedang solat. Allah hina aku ya Allah, hinanya aku ya Allah. Kan? Sebab tu perbuatan tu tunduk. Kan? Perbuatan kita rokok tu adalah perbuatan tunduk. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar siapa yang memujinya, kita pun bangun, kan? Kita bangun tu dengan apa? Dengan mudah-mudahan Allah pandang kepada kita. Kita dah tunduk pada Allah ni, hina aku ya Allah, bangun kita cari rahmat Allah. Kemudian Allah ajar lagi sujud. Allahu Akbar, kita pun sujud. Kita sujud. Bila kita sujud, Allah Ta'ala nak ajar kita lagi. Nak bagi nafsu kita down sebenarnya. Sepatutnya kita rasa begitulah. Tapi bila kita sujud, kita rasa biasa saja. Kita sujud, Allahu Akbar, sujud. Ya, muka tadi yang kita rasa mulia, Allah sembamkan ke tanah. Tengok asal kau. Tengok asal kau. Kemaluan kau yang kau malu, setiap hari kau tutup, yang kau rasa hina, yang semua orang tutup kemaluan dia. Sekarang ni kemaluan kau lebih tinggi daripada muka kau. Lebih hina lagi. Ya, kalau tadi Allah Ta'ala sama kan, kalau kita sujud ni, Allah. Lagi Allah benamkan kita terus. Nak bagi tahu, ya, kau tak ada apa-apa. Kau ada aku saja. Maknanya, solat kita itu mengajar kita ni sedar diri. Sekaya mana pun kita, sehebat mana pun kita, setinggi mana pun ilmu kita. Tapi bila mana kita sujud, ya, kita merasai kebesaran Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, bacaan dalam solat pun tak faham. Ya Allah, muka aku yang aku anggap mulia ni, sekarang ni aku hinakan di hadapan-Mu, ya Allah. Maka ketika itu mengalirlah air mata. Inilah kurang-kurang khusyuk yang kita nak rasa ketika mana solat. Yang pertama, alal aqal, ulama kata, sikit, paling sikit lah kita tahu, kita sedar kita sedang solat. Yang kedua, ini martabat ni tinggi sikit. Sebab tu saya mengajak kepada diri saya dan tuan-tuan semua untuk kita pergi peringkat yang kedua ini, iaitu kita memahami bacaan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang ni urusan Allah lagi besar daripada urusan aku. Wahai hati, adablah Allah. Maka baca iftitah Allah Akbar kabira, walhamdulillah katsira sampai habis. Suratul Fatihah, baca surah, faham makna, rokok, subhana rabbiyal azim. Ya. Ketika mana kita mengatakan Maha Suci Allah yang Maha Agung, ketika itu kita masukkan dalam hati kita, ya Allah, akulah yang Maha hina, kotor aku ya Allah. Baru ketika itu hati kita membesarkan Allah. Kalau kita tak rasa begitu, susah kita nak besarkan Allah. Sebab itu apa yang ulama ajar ni, ya, ulama-ulama tasawuf ajar kaedah untuk kita membesarkan Allah, ya, untuk kita melihat Allah dengan hati kita adalah dengan kita mengecilkan diri kita. Bukan suruh jadi kecil, ya, tapi suruh kita rasa hina, ya. Suruh kita rasa tak ada apa-apa. Hatta rezeki kita rokok ini pun adalah datang daripada Allah. Rezeki kita sujud, rezeki kita solat, rezeki kita baca Fatihah pun izin Allah. Ini paling penting. Ini darjat yang kedua, khusyuk. Dia faham makna. Ya, sepatutnya orang yang, ya, maknanya setiap daripada kita ni ada peringkat masing-masing. Maknanya kita kena lihat, aku ni semakin tahun bertambah umur, takkan tak faham-faham lagi. Takkan sekadar ni je aku nak solat, maka kena usaha, kena mengaji. Kena mengaji. Cari guru-guru yang boleh bantu jiwa kita. Yang boleh meluruskan hati kita, ya, sehingga setiap ibadah. Sebab kita nak bawa solat ni di luar solat. Jadi kalau dalam solat pun kita tak boleh selesai, ya, maka di luar pun kita tidak boleh selesai. Sehingga ulama mengatakan kalau dalam solat pun tak boleh ingat Allah, apatah lagi luar solat. Dalam solat tak boleh ingat Allah, apatah lagi luar solat. Ya. Jadi peringkat kedua khusyuk itu adalah kita memahami bacaan dalam solat. Siapa boleh? Alhamdulillah, silakan. Dan yang ketiga ni martabat yang tinggi sikit. Martabat yang tinggi,
Khusyuk itu iaitu ketika dia solat, ya, dia hanya merasakan apa? Ketika itu semua perbuatannya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan-golongan yang dipanggil muqarrabin. Ya, salatul muqarrabin, salat orang-orang dekat kepada Allah, maknanya dia sudah tidak terpandang kepada diri dia lagi. Tidak merasakan diri dia yang buat. Ya Allah, semua Allah. Aku angkat tangan ni buat Allah. Kaulah ya Allah yang gerakkan bibir aku, yang bagi aku faham, yang boleh aku menikmati khusyuk. Ini semuamu ya Allah. Ini benda yang sangat besar dan kena usaha. Ya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bila kita dapat dipanggil lubul ibadah, pati ibadah itu, kekhusyukan itu, ya, maka kita akan apa? Kita telah berjaya lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita berjaya lah. Yang itu kita nak dapatkan ketika mana kita salat. Baik, kita sambung lagi. Apabila hatimu masih tidak mahu hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini berpunca daripada kurangnya makrifat. Makrifat ni apa? Ilmu lah. Kurangnya ilmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Sebab tu ulama ajar tadi, ya, ketika kita wuduk itu sudah muqaddimah kepada khusyuk. Kena cari. Ya, kadang-kadang kita malas buat benda-benda yang adab ini. Kita tak nak buat sunnah-sunnah ni sebab kita rasa leceh. Kita rasa remeh lah ustaz. Semua benda ni sunat-sunat ni nak kena buat ustaz. Ulama dah ajar tu, maknanya adalah rahsia-rahsia dia. Ya, dan kita nak dapat rahsia itu, kenalah masukkan kunci yang betul. Kena buat. Hatta kata guru kami, maknanya zikir selepas solat, contoh 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar, kena baca dengan tepat. Dia tak boleh lebih jadi 35. Bukan kata haram, tidak, tapi kena dapatkan yang bilangan yang tepat itu. Ya. Kena dapatkan bilangan yang tepat itu, kerana macam kunci lah. Kalau dia masuk tepat dengan apa? Dengan anak kunci, dengan mangga dia, maka akan terbuka kunci dia. Itulah rahsia yang kita nak dapat. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Cuba kau bayangkan jika ada orang yang soleh daripada keluargamu sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu. Pasti ketika itu kau mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya. Kan ada orang alim datang tempat kita, kita sembahyang, tiba-tiba kita jadi khusyuk. Kenapa? Kita rasa macam, orang ni seolah-olah tengok aku, tahu aku solat ni macam mana. Kan? Kita rasa begitu. Apatah lagi Allah Ta'ala. Apatah lagi Allah Ta'ala. Baik, ada soalan tu, apa nak bertanya doa iftitah. Ada yang mengatakan doa iftitah itu dibaca sampai habis adalah doa. Maksudnya dibaca sebahagian sebagaimana katanya mengikut sunnah. Ya, doa iftitah adalah sunnah. Sebab tu nama doa iftitah, doa pembukaan. Kita nak buka jiwa kita. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu maknanya aku menghadap, maknanya hati aku menghadap. Wajhiya lilladzi, Tuhan yang wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang mana mencipta langit dan bumi. Kita menghadapkan jiwa kita. Jadi nak baca sampai habis ke tidak ikut keadaan. Kalau kita mula solat dapat ikut imam sempurna, dibacalah sempurna. Kalau kita dah masbuk, imam dah baca surah, kita terus dengan Fatihah kita sahaja. Itu kena ingat tu. Kita dah terlepas imam, dah jauh, maka tidak disunnahkan untuk membaca iftitah. Tidak disunnahkan. Kita ambil yang wajib saja, iaitu membaca Fatihah. Ya. Jadi kalau boleh baca sehingga selesai, tengok pada keadaannya. Tengok pada keadaan kita solat. Baik. Kemudian disebut oleh Imam Ghazali, oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan padanya, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah, Tuhan yang menciptamu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini? Dia hanyalah salah satu daripada hamba-Mu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, kau boleh khusyuk. Sepatutnya dengan Allah kita lebih lagi. Sehingga kata ulama, kita naik kapal terbang kan, kita tak tahu pun siapa pilotnya, tapi kita rasa selamat naik kapal terbang tu. Kita tak pernah tanya pun siapa nama pilot ni, tapi kita rasa selamat. Begitulah dengan solat. Ya, sepatutnya kita rasa lebih khusyuk kerana yang kita sembah tu Allah Ta'ala.
Bahkan kena lebih malu dan takut pada Allah. Sebab tu ada sebagian ulama bila dia nak solat tu, istighfar dia Masya Allah ribuan kali. Kerana dia nak berdiri tu umpama dia nak bertemu dengan kekasih dia. Dia takut, dia malu. Macam kita lah kalau dengan kekasih kan. Kekasih kita, isteri kita kan. Mestilah kita nak berbual lama-lama, kita nak cerita sembang lama-lama. Ya. Sebab tu bila kita solat ni, ya, ada orang yang solat, dia nak melepaskan beban. Seolah-olah solat tu beban. Macam tuan-tuan bawa beras 50 kilo pikul kat belakang kan. Jalan nak letak daripada bonet kereta sampai dalam rumah, mesti nak cepat lari sebab apa berat. Bila dah letak, alhamdulillah. Ada orang solat macam tu. Bila dia dah solat tu, alhamdulillah Ustaz dah semayang dah, lega hati saya. Kalau tak solat ni rasa macam Allah kan. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia kalau boleh nak lama dalam solat. Bahkan ketika tahiyat akhir itulah paling sedih sekali. Sebab apa? Dia nak bertemu dengan, dia nak berpisah dengan kekasih dia. Dia nak berpisah dengan kekasih dia. Tapi kita kalau boleh nak cepat saja. Itu kita lah. Kita kena beza lah. Sebab tu setiap daripada perjalanan umur hidup kita ni, kita kena tilik balik hati kita. Aku ni semakin berumur, semakin khusyuk ke tidak sembahyang aku dengan Allah. Itulah sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Sebab tu hubungan kita dengan manusia diukur dengan jarak. Hubungan kita dengan Allah diukur dengan zikir, dengan ingat pada Allah. Maknanya kalau solat itu khusyuk membekas dalam hati kita, maka seluruh kehidupan kita akan berubah. Ada orang yang dia tunggu solat sebab dia tahu aku ni nak jumpa kekasih aku kan, macam kita lah. Zaman-zaman apa tuan-tuan, bukan saya zaman apa tuan-tuan kan, zaman bercinta contoh kan, makwa kata apa, tunang kata kan, kita jumpa dekat stesen bas contoh pukul 8 pagi, pukul 6 dia datang sembahyang subuh kat stesen bas contoh. Sanggup kita sebab apa? Kekasih kita. Tapi bila jumpa, contohlah tunang pula budak sekolah contoh kan, minta maaf lah bang, minta maaf awak, saya tak boleh lama ni sebab saya ada tuition, saya nak periksa ni besok SPM contoh. Allah, kita rasa kenapa sekejap sangat ni, jumpa 5 minit je, kalau boleh jumpalah sehari nak jumpa awak contoh. Kenapa kita rasa apa sangat rugi waktu tu? Sebab waktu tu kita bertemu dengan orang yang kita sayang. Macam tu dengan sembahyang. Awal tunggu. Sebelum sembahyang, sebelum solat tu dah apa? Kita dah usaha dah tunggu solat. Sebab tu azan ni bagi orang yang dekat dengan Allah, azan ni bagi orang yang lalai. Azan. Sebab azan ni dia merupakan jalan loceng yang mengingatkan orang yang tengah sibuk dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan. Kan? Maknanya dia tak tahu dah nak sembahyang. Tapi orang yang dekat dengan Allah, azan ni kita panggil tadi apa? Azan ni untuk jam loceng bagi orang yang lalai. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia tak perlu azan. Maksudnya tak perlu tunggu azan. Dia sendiri yang menunggu azan. Dia menunggu azan. Waktu yang dia seronok untuk bertemu dengan kekasih. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara seperti ini. Maksudnya apa? Bermonolog dengan nafsu kita, dengan hati kita bermonolog. Apalah nafsu ni? Apalah engkau ni kan? Kita ni dah makin tua, makin berumur. Jomlah. Bukan maksudnya yang muda-muda tak perlu buat begini, tak kena buat lah. Daripada mudalah kita latih. Saya selalu ingatkan anak murid di madrasah. Daripada mudalah kita kena mulazamah istiqamah kita. Wiridkan Quran, wiridkan selawat, wiridkan zikir. Sebab besok dah berumah tangga, bila kita dah ada bila kita dah ada apa kita panggil komitmen, kalau kita tak biasa daripada muda, maka susah kita nak buat bila mana kita dah ada tanggungjawab keluarga dan sebagainya. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini, barangkali pada suatu masa nanti akan khusyuk juga. Jadi kena mujahadah. Sebab itu mujahadah itu merupakan satu proses tarbiyah diri kita kepada peringkat muraqabah. Muraqabah lagi penat. Sebab itu dalam istilah tasawuf disebut al-muraqabatu at'abu minal mujahadah. Muraqabah itu dekat diri pada Allah, lebih apa? Lebih susah, lebih penat daripada mujahadah. Kerana orang yang dah muraqabah ni, jiwa dia Allah saja. Jiwa dia Allah saja. Jadi susah susah dia nak apa kita panggil nak melakukan sesuatu, melainkan sesuatu itu dia merasakan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada pun sembahyang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah. Perlu kepada kafarah. Betul, habis kita solat kita istighfar. Kenapa kelalaian kita? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila hatimu telah hadir, maka janganlah lupa engkau membaca iqamat walaupun engkau hanya sembahyang sendirian. Ya. Ni ketika berdiri tadi, cerita Imam Ghazali tadi kan. Kita berdiri, kalau kita sembahyang sendiri, kita qamatlah sendiri. Jangan tinggalkan sunnah qamat. Hatta dalam mazhab Syafi'i, kalau kita solat sendiri fardu, sunnah kita azan, sunnah kita qamat sendiri. Tapi jangan kuat-kuatlah kalau azan tu. Kita sendiri dengar. Bahkan disunatkan juga ketika kita mengqada solat. Kan kita qada solat, contoh ada orang subuh terlajak. Kan? Sunat dia qamat. Tapi janganlah qamat kuat-kuat, kalau orang pelik. Qamat pula dah waktu duha ni contoh kan. Rupanya subuh rajah contoh. Baik. Didik nafsu macam mana Ustaz? Ikut kemampuan diri sendiri. Nak ikut ulama-ulama dulu, tak mampu kita. Ya. Jadi pertama, ya, nafsu ni dia terkait dengan 3 benda. Nak mengurangi nafsu ni dia terkait dengan 3 benda. Pertama, makan. Itu memang nafsu lah. Yang kedua, tidur. Dan yang ketiga, berkata-kata. Maknanya bukan suruh tak makan, bukan suruh tak tidur, bukan suruh tidak berkata. Kurangkan, itu saja. Maka itu akan mendidik nafsu. Itu secara umumnya. Namun untuk kita mendapatkan tarbiyah yang khusus, mesti dengan guru. Ya? Sebab guru tu adalah doktor hati. Guru-guru tasawuf kita, tok-tok guru kita tu adalah doktor hati yang mengubah hati. Sebab kita susah nak ubah hati kita. Ya? Jadi kena ada guru, dan doktor tu lah tahu berapa biji Panadol dia nak bagi kat pesakit dia. Setiap pesakit berbeza, dia tidak akan sama. Ya? Ni bezanya bila mana kita berguru. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada takbir. Sebab tu bila kita takbir atau ihram, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ya, kita dah masuk niat, sahaja aku. Mulut tu melafaz Allahu Akbar. Tapi bila kita angkat takbir, sahaja aku sembahyang fardu apa. Sehinggalah kita meletakkan tangan di tempat yang sepatutnya, kan. Kita letak tangan. Biasanya kita letak tangan tu di atas pusat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu. Minta maaf. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari jemarinya terhurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu yang hujung. Membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu, dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahu. Seperti biasalah yang kita buat. Ya, Allahu Akbar. Jadi tak perlu sampai kita nak cecahkan di telinga kita ni. Ya, cukup memadai Allahu Akbar. Membetuli Allahu Akbar. Ya. Dan ramai juga kita takbir Allahu Akbar was-was. Pelik kan? Sebab apa? Sebab dia kena mengaji. Benda ni kena belajar. Menghilangkan was-was. Mula daripada qul a'udzu birabbin nas. Macam mana ustaz sembahyang sebelah orang yang was-was? Jadi eloknya orang was-was ni sembahyangnya kalau dia nak berjemaah sembahyang kat belakang. Sebab ditakuti was-was dia itu mengganggu orang lain. Ataupun kalau dia rasa was-was dia teruk, sembahyang kat rumah lah. Nanti kalau tak orang tak sembahyang terus, kan? Was-was ni penyakit dan mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah angkat takbir selesai tengok muka surat 89. Kemudian membaca doa iftitah tadi, dan Allahu Akbar kabira sampai habis, membaca oleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seterusnya membaca suratul Fatihah dan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya, maksudnya tempat sabdu. Ya, berhati-hatilah membezakan antara huruf dad dan za. Dad dan za dalam bacaanmu, dan katakan amin selepas membaca Fatihah. Yang ni kita kena bincang panjang, ya, dalam bab Fatihah.
Sebab Fatihah ni adalah rukun qauli yang mesti kita baca dengan tepat. Dia tidak seperti bacaan-bacaan yang lain. Rukun qauli ada 5. Ya, saya selalu sebut dalam daurah solat, 2 di depan, 3 di belakang. Rukun qauli 2 di depan, 3 di belakang. 2 apa dia? Pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Fatihah, yang ketiga, 3 ni di belakang ketika tahiyat akhir, iaitu membaca tasyahud, membaca selawat kepada Nabi SAW dan juga memberi salam. Jadi 5 ni qauli wajib tahsin, kena baca betul-betul, dan nak kita jaga adalah tasydid. Antaranya tasydid sabdunya. Jadi doa-doa yang lain itu tidak jadi masalah. Doa iftitah tu kalau nak baca Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, silakan. Dia tidak menjadi masalah. Tetapi bila baca Fatihah kena betul-betul. Sebab yang lain tu dianggap zikir yang sunnah. Tapi bila membaca Fatihah dan rukun qauli yang 5 tadi, maka perlu dibaca dengan betul. Dan mengelak daripada lahan yang jali, lahan yang menyebabkan salah pada makna. Contohnya membaca alhamdu, jangan alhamdu. Sebab tu hukum mempelajari tajwid jadi wajib. Kerana apa? Kerana membaca Fatihah dalam salat dan 5 rukun qauli itu hukumnya adalah wajib. Itu kena tahu. Alhamdu lillahi rabbil alamin, bukan alamin, ya. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu hamada tu yang musnah. Takkan segala musnah bagi Tuhan sekalian alam. Itu kena bezakan makna dia. Kemudian iyyaka, ya, iyyaka. Kalau Ar-Rahman tu ada sabdu dia kan, Ar-Rahmanir Rahim, kena baca betul-betul. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, kan. Apa bezanya Ustaz kalau tak ada makna dengan kalau tak ada sabdu dengan ada sabdu? Beza dalam bahasa Arab ni. Baris beza pun beza, tak ada tasydid pun beza. Ya, bila kata Ar-Rahman, maknanya Allah Taala bersifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman, alif tu jadi istifham pula kita baca. Jadi persoalan. Seolah-olah mempertikaikan akan Rahman Allah dan Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Seolah macam bertanya kan. Jadi salah makna tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu kan sabdu. Iyyaka. Baca betul-betul. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka kepadamu ya Allah. Na'budu, kami sembah, wa iyyaka kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta tolong. Tapi kalau baca iyyaka tidak ada tasydid sabdu, bermaksud iyyaka itu maksudnya cahaya matahari, sinaran matahari. Sinaran matahari kami sembah, sinaran matahari kami minta tolong. Baca sedap masya-Allah, tapi sabdu tak ada. Ini penting, ya. Sebab tu jangan kita langgar hukum-hukum ini. Yang lain itu dianggap sebagai lahan yang khafi dalam salat, seperti mana mat dan sebagainya. Dengung, gunnah tak cukup. Hukum mat terpendek contohnya tidak lagi membatalkan, tidak lagi tidak lagi mengurangi rukun Fatihah. Dan bukan bermaksud kalau kita tersalah sebut tu batal. Ini pun kita kena faham juga. Ya, sebab itu ya, tidak semestinya orang yang mahir tajwid ni dia mahir dalam bab fiqh, tidak boleh dicampur. Ya, contoh kan kita dengar ada setengah ustaz kata kalau kita salah baca Fatihah ni batal solat. Bila batalnya? Bila mana kita dah dibetulkan, kita sengaja kita tak nak betulkan. Di situ. Contoh kita baca alhamdu, orang belakang betul alhamdu. Kita alhamdu lagi. Jadi makmum kalau mendapati imam melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ataupun meninggalkan yang sunnah, maka makmum boleh berniat mufaraqah. Ingat, ya, jadi imam ni bukan mudah. Kalau meninggalkan sunnah, contohnya doa iftitah tinggal, takbir intiqal tu pun contohnya ada yang ditinggalkannya, maka bagi makmum itu boleh mufaraqah daripada solat. Kerana bila kita, nanti kita akan bincang dalam ada imam dan makmum, bila kita solat berimam, kita nak pahala yang banyak daripada imam itu. Sebab imam tu orang yang paling mengetahui sunnah. Ya, tetapi imam pula yang merugikan kita dalam solat. Jadi kita tak nak begitu. Jadi itu penting, ya. Kita sebut tadi rukun qauli, kena kita kena betulkan. Ya, kita kena baca betul.
Hendaklah selepas surah Fatihah pada membaca solat subuh, sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Apa Tiwalul Mufassal ni? Surah panjang. Bermula mai surah-surah antara surah Hujurat, surah Mursalat, sehingga Mursalat. Ya. Dipanggil sebagai Tiwalul Mufassal, Qisarul Mufassal. Ini ketika mana kita salat maghrib baca surah-surah yang sederhana. Ya, bila mana kita salat zuhur, asar, isyak baca surah Awsatul Mufassal, surah-surah yang pertama surah sederhana, Qisarul Mufassal, surah-surah yang pendek. Ya, bila kita salat maghrib, pendek saja maghrib. Bila salat zuhur, asar, isyak baca yang panjang sedikit, yang sederhana, yang sederhana. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana itu yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuknya hati. Kita berhentilah insya-Allah sekadar ini, tidak sempat untuk kita habiskan, nanti kita akan habiskan insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu. Ada adab melaksanakan ketaatan, melaksanakan solat, muka surat 90 insya-Allah. Jadi itulah antara sunnah-sunnah yang kita sebut tadi ketika mana melaksanakan solat. Kenapa kena ada sunnah-sunnah ini? Supaya kita memperoleh khusyuk. Kita nak memperoleh khusyuk, maka kita kena banyak buat benda-benda sunnah. Hatta ulama mengatakan sekiranya solat fardu kita tidak khusyuk, maka perbanyakkan solat sunnah. Perbanyakkan solat sunnah. Yakinlah apa yang diajar oleh ulama ni, ya, semuanya bermanfaat. Kita bila bab sunnah ni, sunat kan ustaz? Macam orang tanya kan, ustaz puasa Rejab ni sunat kan ustaz? Sunat. Yalah. Tapi tak puasa pun. Jadi puasalah. Bila kata sunnah, kita usahakan. Kita usaha. Begitu juga dengan salat sunnah. Salat sunnah rawatib yang kita buat itu, kita istiqamah buat, mudah-mudahan akan menjadikan salat fardu kita bertambah khusyuk. InsyaAllah hari Rabu kita bertemu lagi. Waktu yang sama, kita akan sambung bab adab-adab ketika melaksanakan solat, sambungan kepada kaedah bagaimana kita nak mendapatkan khusyuk di dalam solat. Jadi sekadar itu untuk perbincangan kita malam ini, yang mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan juga kita semua, menambahkan bekal kita di akhirat, menambahkan khusyuk dalam solat. Ya, sekadar itu saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.